Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspective. Hari ni saya nak buat sedikit review ringkas mengenai sebuah series di Netflix yang sudah ditayangkan sebanyak 2 season. Series yang saya tak menjangkakan saya akan jadi suka. Bolehlah dikatakan saya sangat suka dengan series ni. Antara series yang terbaik saya pernah tengok lah di Netflix. Yang saya pernah tengok lah, saya tak tengok banyak pun. Bukan Karate Kid, Cobra Kai. Cobra Kai adalah sequel kepada filem Karate Kid yang original, bukan yang Jackie Chan dengan anak Will Smith tu, tetapi yang di original version Daniel Russo, tahun 80 berapa, 80-an lah. Dan dia ada sampai part 3. So yang cerita ni dia mengambil kisah selepas 30 tahun daripada kejadian tu. 30 tahun ke 30 tahun lebih lah. So di mana watak utama yang dulu Daniel Russo dan satu lagi watak Johnny, kira diorang bermusuh lah masa dulu, dan diorang lah yang fight last yang masa ada scene macam tu kan, dia tendang kan. So diorang ni dah tua. Cerita ni walaupun dia masih mengambil 80s punya vibe, tetapi dia punya script writings dia tak mengambil 80s punya style. Maksudnya 80s kan sangat straightforward, black and white kan, jahat-jahat, baik-baik. Tapi untuk series ni dia pergi deeper, dia ada dimensi dia yang lain, dia bukan dua dimensi. So dalam cerita ni dia menunjukkan lebih kurang realiti lah kehidupan ni sebenarnya. Setiap manusia tu ada pelbagai sisi dia. Dalam series ni kita boleh tengok, sometimes kita akan rasa Daniel Russo yang watak hero dulu, kadang-kadang kita tengok dia macam dia ni pun jahat, kita macam jahat juga dia ni kan. Kadang-kadang kita tengok ada setempat tu yang Johnny ni macam kesian tengok dia, macam baik, dia ni baik juga sebenarnya kan. So benda-benda macam tu. So cerita ni dia banyak menceritakan grey area lah, dan itulah sebenarnya kehidupan pun kan. Macam bukan semua benda kita boleh muktamad cakap ini adalah hitam, ini adalah putih. So kita banyak ruang grey tu dalam kehidupan. Dan saya menonton series ni sebab saya pernah menonton yang filem yang lama tu lah, dan kerana nak tengok jugalah macam mana pelakon-pelakon tu rupa dia sekarang. Lagi satu, diorang dapat original casting untuk series ni. Banyak, rasanya semua original casting lah kalau yang watak-watak yang dibawa balik ke series ni, kecuali Mr. Miyagi lah. Pat Morita dia dah tak ada, dia dah meninggal. Kalau dia ada, memang lagi epic lah. Saya mula-mula ragu-ragu jugalah bila benda ni dibuat baru dan ada pelakon-pelakon baru yang join, dan diorang pun terlibat dengan scene karate ni kan. Tapi surprisingly best. Casting semua best. Budak-budak baru ni, anak-anak diorang ni. So dia ada, itulah, dia ada twist dekat dalam cerita tu. Anak Johnny belajar dengan Daniel Russo dan belajar karate, dan Johnny dia mengajar seorang budak yang duduk dekat rumah jiran dia, yang tak silap berbangsa Mexico lah, sama macam si Daniel Russo ni dulu. So dia macam ada cross kat situ kan. Menarik benda tu. Dan babak aksi dia pula untuk first season tu, saya rasa tak berapa lah, just okey lah. Sebab untuk era sekarang ni kita dah tengok pelbagai jenis aksi yang memang over the top nya, yang memang kalau fighting pun memang gila-gila punya. Tapi dalam cerita ni tak ada sangat, cuma tapi memadai lah untuk menyokong cerita ni. Tapi yang season 2, dia punya last episode punya fight dekat hall sekolah tu, dalam sekolah tu, itu quite gempak lah, macam wow.
dengan shot kamera dia yang continuous shot apa semua, dengan koreografi dia. Dan budak-budak ni buat stunt sendiri. Apa saya tengok interview itu, dia orang buat sendiri. Saya tak pasti semua, tapi kebanyakan atau majoriti memang dia orang yang buat. So saya macam, wish, nampak juga dia punya fight yang last ni kan. Sebab yang first tu kan kadang nampak macam ada slow sikit apa semua. Ya mungkin dah second season dia orang dah improve, dah practice banyak ke apa. Koreografi dia pun cun. Dan di akhir ending second season tu, dia punya cliffhanger dia memang sangat-sangat cool lah, sangat-sangat akan membawa satu lagi watak lama daripada movie asal. Season 3 ni akan muncul. Macam season 1 finishing dia tu, dia membawa kembali watak yang lama juga. Maksudnya dia bawa sensei Johnny ni yang jahat dulu ni kan, dia bawa balik. Dan satu lagi benda yang saya macam kagum diorang ni tak out of shape. Diorang ni masih dalam condition badan yang masih kurus dan fit lah, lebih kurang fit gitu. Macam kalau kita kadang-kadang kita ingat diorang ni dah lama, mungkin ada yang dah gemuk ke apa, tapi okey. Even Mak Daniel Russo pun diorang boleh dapat, dan dapat cast balik. Dan dia pun nampak tak ada tua sangat lah, cuma rambut dia dah putih je lah. Dan watak Tok Guru, watak sensei kepada Johnny tu pun tak berubah, cuma berkedut lah, biasalah dah tua kan. Cuma dia punya badan dia, dia punya, kita tengok sekali je kita dah tahulah dia siapa. Adalah beberapa benda yang saya tak suka, bukanlah tak suka, saya rasa macam benda tu macam kalau boleh buat lebih baik lah. Contohnya macam setiap kali diorang ni berlatih beramai-ramai training, diorang cuma hanya buat satu gerakan aja, macam tumbuk, tu je. Tengoklah daripada season 1 sampai season 2, macam tu je lah. Mungkin ada yang saya terlepas pandang apa tak, tapi saya rasa memang setiap kali diorang beramai-ramai training, buat pergerakan yang sama, dia akan buat pergerakan tu je. Dan story pun adalah dia punya lag dia. Sebab contohnya motivasi untuk filem ni, saya rasa dia kecil sangat. Dia terlalu untuk dia create satu scene yang macam dalam filem ni, motivasi dia tu macam tak cukup kuat sangat lah sebenarnya kan. Contohnya Johnny ni, dia depression, hidup dia macam loser. Dia tak cakap, tapi filem ni menunjukkan macam sebab dia kalah dulu dengan Daniel Russo ni, dia jadi macam tu. Dan lepas tu dia jumpa balik Daniel Russo ni macam dia cakap benda-benda yang macam pelekehkan dia. Dia terus nak buka balik Cobra Kai tu. Dan Cobra Kai tu kalau kita tengok, dia masuk tournament pun bukanlah tournament yang peringkat international ke apa, bukan yang besar punya, untuk kawasan dekat tempat valley tu. Dan benda tu macam satu tempat dojo karate yang kecil. Bayangkan dekat satu taman perumahan ada satu gelanggang silat, macam tu kan. Lepas tu dia punya guru dia datang balik, sensei Johnny tu datang balik pun nak merebut balik tempat tu, nak take over balik tempat tu. Macam benda tu bukan satu benda yang besar sangat pun. Macam macam saya cakap tadi, benda tu kan macam kecil je. Tak ada, bukannya satu bisnes yang betul-betul worldwide ke, bisnes yang betul-betul besar yang boleh pengaruh at least satu Amerika ke kan. So motivasi dia tu lah. Tapi itu cerita kan. Kadang-kadang kita bukan boleh nak buat logik sangat pun. Kalau kita ikut logik memang susah juga nak create cerita yang menarik juga kan. So macam ni, ceritanya tu memang menarik, cuma motivasi untuk cerita tu kalau kita fikir balik memang macam pasal sebab tu je kan. Tapi itulah yang kita tengok filem, kita tengok series ke apa, kita kadang-kadang ada cerita yang kita tak perlu terlalu nak meneliti tentang skrip dia sampai macam tu sekali kan. Macam tengok genre lah, macam genre filem ni saya rasa okey lah, kita just layan, go with the flow. So yes, one of the series yang saya suka dekat Netflix, Cobra Kai. Tak sabar nak tunggu season 3 dengannya tahun depan. So
jangan lupa korang tonton. Dan untuk series ni saya bagi 4.5 dari 5 bintang. Right, Assalamualaikum, peace out.